Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam KMY number 1. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan lagi dalam bicara ilmu semarak Ramadan hadis 40 menawar hati yang ditulis nukilan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Bersama dengan kita pada hari ini adalah seorang pentadabbur yang kita jemput khas dan merupakan salah seorang pengetua di sekolah SABK kita di negeri Kedah Darul Aman. Dan beliau adalah yang berusaha Ustaz Muhammad Nur Azam bin Ahmad, pengetua Sekolah Menengah Agama Pekan Gurun, dan merupakan juga pengetua yang hebat dalam bidang digital di negeri Kedah ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertuah pada hari ini berada di studio yang cukup indah ini. Kita akan bersiaran langsung selama 30 minit sepanjang bulan Ramadan ini insya-Allah. Sepatutnya yang bersama dengan Ustaz Azam pada hari ini petang ni adalah yang berusaha Ustaz Muhammad Nasir. Tapi Ustaz Muhammad Nasir kurang sihat sikit, mengalami GERD sikit katanya. Di bulan Ramadan ni kalau kekurangan gula dalam badan boleh menyebabkan badan kita pun menjadi GERD. Angin Ustaz, no? Angin. Ustaz angin Ustaz? Ada sikit-sikit. Ada juga. Tapi terkawal. Terkawal, no? Baik. Angin terkawal. Angin ni pun kena jaga-jaga tuan-tuan. Kalau angin kita tak terkawal maka dia akan menyebabkan kita berangin satu badan Ustaz. Baik, insya-Allah. Tajuk kita hari ini Ustaz adalah hadis yang ke-10, iaitu majoriti penduduk neraka. Tajuk ni saya ingat sangat hebat. Kita takut kita ni antara orang yang menjadi penduduk neraka Ustaz. No? Ya. Kita bimbang orang yang disebut dalam hadis ini yang akan dikupas oleh Ustaz nanti. Penduduk neraka tu siapa dia? Majoritinya. Kan? Kalau kita tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi tengok yang paling ramai di penghuni neraka tu banyakkan ke dalam kalangan kaum wanita. Ini yang kita takut ni, sebab kaum wanita ni mereka ni special Ustaz. Kan? Kalau tengok baru ni diviralkan tentang gambar apa solat tarawih tu. Yang lelaki semua sama kan. Yang kedudukan sah. Yang perempuan ni ada hak lompong sini, lompong sana, lompong sini. Depa ni tak dengar cakap aku Ustaz. Payah dengar cakap Tok Imam kan. Tapi kita tak boleh marah kan. Mungkin depa ni mayang bawa anak kecil dan sebagainya kan. Jadi depa tak faham tu no. Jadi Ustaz insya-Allah tak apa Ustaz, jangan lupa silent handset Ustaz. Telefon ni kena silent Ustaz. Nanti anak buah telefon kan tengah live ni Ustaz. Insya-Allah. Tak apa Ustaz. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan yang berusaha Ustaz Muhammad Nur Azam bin Ahmad, pengetua Sekolah Menengah Agama Pekan Gurun. Kalau kita tengok nama Ustaz ni di depan tu ada TS betul Ustaz? Ya. TS tu bermaksud apa Ustaz? Teknologi? Professional Technologist. Professional Technologist. Bukan senang tuan-tuan nak dapat TS. Macam saya, konselor saya ada CR Ustaz. Jadi Ustaz ada TS. Jadi tuan-tuan nak dapat TS ni tuan-tuan bukan senang. Dia kena betul-betul digital diri kita. Jadi insya-Allah Ustaz, saya dengan segala hormatnya persilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada pengurusi majlis kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Malaysia Madani, salam PPD KMY number 1. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa quwwata illa billahil azim. Terima kasih kepada pengurusi majlis kita pada tengah hari petang ini, Ustaz Nur Ismail bin Omar, penolong PPD Unit Pendidikan Islam PPD Kuala Mudayan. Ya Ustaz. Yang berusaha Tuan Ketua Guai Pendidikan Daerah Kuala Mudayan Ustaz Ishak bin Zulkifli, para timbalan PPD, para pegawai PPD, para staf PPD, tuan-tuan dan puan-puan, para pengetua, para guru besar, para pentadbir sekolah, tuan-tuan dan puan-puan, para guru yang bersama kita pada secara online pada hari ini, dan seterusnya para pelajar, anak pelajar serta semua penonton yang mengikuti siaran kita pada petang ini secara online. Alhamdulillah hari ini insya-Allah saya akan meneruskan siri bicara ilmu semarak Ramadan
Ini merupakan tahun kedua lah Ustaz. Ya, tahun kedua. Terima kasih Ustaz sudi menerima jemputan kita. Cuma kita masih kekal hadis 40. Tahun lepas kita bincang hadis 40 Imam Nawawi. Kali ini kita hadis 40 penawar hati yang disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi. Baik, giliran saya pada petang ini ialah membicarakan hadis ke-10, majoriti penduduk neraka. Jadi kita tengok dulu hadis ni. Matan hadis ni. Baik, hadis ni an Ibn Abbas wa Imran Ibn Husain radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ittala'tu fil jannati wa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fil nari wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Hadis ni muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat daripada sahabat yang sama. Ini hadis sahih lah. Baik, kita tengok pula terjemahan hadis ni. Okey, tadi matan dia dalam bahasa Arab. Terjemahan hadis ni. Hadis ni daripada Abdullah bin Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu anhum, sahabat. Nabi SAW bersabda, aku melihat ke dalam syurga. Nabi tengok dalam syurga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan orang-orang yang fakir. Yang kedua pula, dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada golongan perempuan. Hadis muttafaqan alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita faham daripada hadis ni, dua golongan majoriti ahli neraka tu. Yang pertama ialah wanita. Yang pertama ialah fakir. Orang yang fakir. Fakir. Yang kedua ialah golongan orang perempuan. Kita tengok dua-dua ni. Sebab apa mereka ni yang banyakkan ahli syurga orang fakir. Ahli neraka adalah orang wanita. Sebab apa? Jadi dalam hadis ni, kenapa disebut orang fakir? Jadi sebenarnya yang Ustaz Nisman sebut tadi, masa malam Isra Mi'raj. Kita dapat malam Isra Mi'raj ni kan? Nabi diperlihatkan dengan banyak perkara. Perkara-perkara gaib. Perkara yang tak nampak lah. Termasuk dan antaranya ialah keadaan syurga dan keadaan neraka. Dua keadaan ni. Maka apabila Nabi masuk dalam syurga, Nabi tengok banyakkan orang yang berada dalam ahli syurga tu ialah banyakkan orang fakir. Orang fakir ni apa Ustaz? Fakir ni kalau ikut takrifan daripada lembaga zakat ni Kedah. Kan dia ada dua, fakir dan miskin. Fakir ni yang pendapatan dia RM600 ke bawah. Masya-Allah. Ada lagi Ustaz RM600? Ada. Sebab dia pun asnaf zakat. Kan? Mereka ni menerima bantuan lembaga zakat dan sebagainya. Kan? Kemudian yang miskin pula dia RM1,200 ke bawah. Tapi itu taksiran kita dalam ni dia sebut fakir saja. Tak sebut miskin. Pasal apa orang fakir Ustaz mudah masuk syurga? Okey. Kalau kita tengok penjelasan di sini ialah disebabkan ketika kehidupan mereka di dunia, dunia ni dunia mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk kita ke akhirat. Orang fakir ni kehidupan dia seadanya. Kan? Kehidupan cukup. Jadi bila kehidupan mereka tak sibuk dengan hal dunia, tak sibuk nak kerja keuntungan kekayaan dan sebagainya, depa ni banyak masa. Masa depa cukup banyak. Bila masa banyak tu, depa isikan masa tersebut untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk beribadat, berbuat ibadat dan sebagainya. Nak sedekah? Duit tak ada. Jadi banyaklah buat ibadat. Kan, banyak buat ibadat dan kebanyakan mereka bersyukur dengan apa yang ada. Qanaah dalam diri gitu. Mereka ni bersyukur, menerima apa saja keadaan mereka seadanya. Di samping masa tersebut, mereka banyakkan untuk beribadat kepada Allah SWT. Bermacam-macam bentuk ibadat lah. Puasa ke, semayang ke dan sebagainya, yang mereka lebih baik. Orang kaya pula, cuma yang di sini kita nak pesan lah. Selagi orang pakai yang difakir pula, sebab nak jadi nak masuk syurga. Tapi dalam satu hadis lain, Nabi SAW peringat, kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir orang fakir ni menjadi orang yang kafir. Sebab apa? Bila fakir ni kadang-kadang
mereka terima bantuan daripada orang lain, Ya. agama lain. Ya. Mereka pergi gereja Sanggup dan menerima, sebagainya. no? Pula menggadaikan akidah dan sebagainya. Ya, Itu itu peringatan lah. kita tak mau lah, no? Peringatan. Jadi berhati-hatilah. Berhati-hati. Hati-hati. Kita ni kat masjid pun kita ada banyak bantuan. Kalau susah banyak tak, kalau bantuan maksudnya fakir ni, miskin ni, fakir kalau dia ada kemampuan untuk bekerja dan sebagainya, itu lebih baik. Betul tak? Dia kena cari rezeki. Kena cari rezeki, bukan dia Rezeki ni duduk banyak. di Bukan traffic duduk light. saja, bukan duduk saja berserah saja, tak boleh. Tak boleh duduk di traffic sebab light tu pergi kena minta ada. duit, tak? Macam tu boleh tak? Kalau kita tengok budaya lah ni tu. Dia ni tangan yang tinggi lebih baik daripada tangan yang rendah. Tangan tinggi tu adul ulia khairun min al-yadis sufla. Ya. Sebab Nabi SAW. Jadi kena jaga no tak no. Kena jaga, no. Nak jadi miskin pun jangan scammer tak? Itu pun pasal juga skema Itu tu. pun pasal Alright, scammer. no. Masya-Allah. Okey, yang kedua pula, lain hanya orang kaya. Ya. Ni Nabi peringat. Ya. Kan orang kaya ni yang kebanyakan depa disibukkan dengan menghimpun harta. Ya. Kan, himpun, cari duit, Ya. cari kekayaan, cari keuntungan, cari harta dan sebagainya. Dan sibuk Dan jaga nak harta. kena jaga pula harta bila banyak, dia kena jaga. Duit banyak kena jaga. Bila jaga tu habis masa dia Ya. nak pergi sana, pergi sini, urus sana, urus sini, duit banyak di bank di Tidur tak lena tak? sebagainya, tidur tak Orang lena duit banyak ni tidur tak lena ada kata. tak lena, masa dia pun banyak terbuang di situ. Ya. Bila terbuang itu masa nak ibadat pun kurang Ya. kan. Tapi ada orang kaya yang bagus tak? Kan. Betul. Betul. Ada. Cuma Sehingga dia diibarat macam Piramli kata jarang-jarang kadang-kadang. Sampai bila berkat kematian barulah dia pun teringat. Ya. Taubat masa tu Masya taubat sudah Allah. ada teman dan sebagainya. Kan. Selagi mana Sesal dahulu pendapatan, sesal Ya. kemudian tidak berguna. Jadi satu lagi ialah bila orang kaya ni mereka ni kurang bersyukur. Ya. Banyak tu ada, cari lagi. Cari lagi. Banyak tu Tak ada, puas, cari tak lagi, puas. Cari sampailah. Dia tak la in syakartum wa hanya La azidannakum. la azidannakum wa in kafartum inna adabi lasyadid. Ya. Tu. Tu kata-kata kena Depa pula bersyukur. kadang-kadang depa tak bersyukur, tak berterima kasih kepada yang memberi rezeki. Sedangkan yang beri rezeki itu adalah Allah. Allah SWT Ar-Razzaq dan asma Ya. tu kan disebut itu. Dia rasa dia rezeki yang dia dapat tu semua main daripada diri dia sendiri. Dia sendiri datang ni aku cari. Ya. Kan. Satu lagi ialah bila dah banyak, Ya. depa tak mau keluar zakat. Depa tak mau kongsi dengan orang lain. Ya. Hanya zakat tu wajib. Dia kata ni harta aku pasal apa nak kena bagi ke orang lain. Aku cari sendiri. Ya, kalau nak hampa cari ya. Cari sendiri, dia tak Masya mau kongsi Allah. dengan orang lain. Kan. Tak mau keluar zakat 25 ke dan sebagainya kepada 8 asnaf tu. Ya. Jadi sebab itulah Nabi memperingatkan dalam hadis ni tentang banyak ahli neraka daripada orang kaya. Nabi memperingatkan. Ya. Tak salah kita nak cari kekayaan. Betul. Tak salah. Ada jalan. Kaya ada pun cara dia, ada dituntut, sebagainya. dituntut dalam Islam ni nak kaya pun boleh. Tapi kaya dia boleh bantu orang lain Dia yang kena susah. keluar zakat, dia kena Ya, sedekah. sedekah. Kan? Betul. Kita ni saya katakan tadi ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Ya. Kita nak pergi negara lain, Ya. Ustaz no? Kita kena tukar mata wang negara tersebut. Ya. Kan? Betul. Jadi perjalanan kita di dunia ni kita nak pergi akhirat. Ya. Jadi kita gunakan mata wang di akhirat Mata tu. wang akhirat ni adalah wang akhirat ni pahala. Amalan, Amalan, pahala, dan juga sedekah kebajikan, dan sedekah. sebagainya. Itu Ya. kita pergi. Jadi bila kurang benda tu, Ya. kita Jadi kena maksud Ustaz ni sedekah maksudnya dan sebagainya. mata wang kita contoh mata wang Malaysia. Hmm. Pi negara London, dia mungkin tak laku tak? Tak laku, dia kena tukar. Dia kena tukar mata wang Europe kan. Pi di negara Turki Turki kan. dia kena tukar Dia lira. kena lira Ah, kan. Dia sebagainya. tak boleh pakai pi tanah bawa ringgit Malaysia tak boleh kan. Tak boleh. Tapi kalau pi Thailand sepadan boleh tak dia kata. Badan tak apa Dulu lah dia dulu. tak mau, Lah dia tak mau dah. Maksudnya di dunia ni. Jadi dunia ni kita kena cari yang kita boleh bawa bekalan kita Ya. ke akhirat. Berbentuk amalan, berbentuk sedekah, ibadat dan Ya. sebagainya. Tak salah mencari kekayaan. Itulah tukaran Gunalah wang di- kita. Tukaran wang kita. Ya. Gunalah di jalan yang betul. Nabi memperingatkan sebab akan berlaku. Memang Ya. pun berlaku. Ya. Dan sebagainya. Nah. Dan Nabi SAW pergi ke neraka. Beliau melihat banyakkan penghuninya di kalangan perempuan. Ya. Wanita. Sebab apa? Ni kita kesian ni kat kaum wanita ni perempuan pasal apa? kesian ni. Tapi perempuan ni mudahnya masuk syurga. Betul? Tapi kebanyakan Nak masuk neraka pun senang. Ialah kebanyakannya Kaum wanita. Sebab dihuraikan di sini ialah tidak menunaikan hak suami bagi yang kahwin. Kan? Banyak tu hak suami tu. Banyak. Hak batin Dan sebagainya lah, macam-macam sebagainya lah kan. kan. Masya-Allah. Tanggungjawab sebagai isteri, ibu Ya. dan sebagainya lah.
Banyaklah banyak. Yang kedua ialah tidak berterima kasih atas pemberian suami. Oh, Suami cari nafkah, tak terima dia kasih tak tu. langsung. Kalau hak dia bagi tu, apa duit suami lah. Tapi ada duit dia. Tapi kalau duit suami duit dia. Orang perempuan tu. Dia memang bab perempuan ni, dia bab duit ni dia rigid sikit, dia cukup jaga. Yang penting dia pandai berterima kasih lah. Ya, apa pun bersyukurlah. Hormat no. Kan kunci depan masuk syurga tu terletak pada suami dia. Ya. Mana kalau berjaya ambil kunci tu boleh masuk syurga Ustaz tu. Arahan suami bagi untuk tapi dengan syarat arahan tersebut tidak bertentangan dengan syarak lah. Ya, suami tu pun kena soleh dulu Ustaz. Kalau dia buat arahan yang bertentangan dengan syarak, boleh diengkar. Diengkar, tengok keadaan situasi tu. Kemudian satu lagi ialah tidak menjaga diri saat suami tidak ada di rumah. Ya. Kan dia keluar memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang tidak mengikut syariat ataupun curang dengan suami. Curang berhias lebih di rumah, tak berhias untuk suami. Di rumah dia kain batik dengan apa tu bedak apa panggil apa, bedak sejuk ya. Dia keluar pergi kenduri tu Ustaz. Tu zaman dulu, zaman digital. Digital. Masya-Allah. Dia pula Facebook tu dia pula WhatsApp. Filter tak? Filter. Sebenarnya filter. Kenalan suami tu. Betul. Kenalan suami sebab yang ditonton satu dunia. Ya, semua orang tengok kecantikan dia dan sebagainya. Jadi kena jagalah. Tapi kadang-kadang Ustaz banyak scammer Ustaz. Filter. Tu kena berhati-hatilah. Masya-Allah. Dinyatakan ini 4 syarat utama seorang isteri nak masuk syurga ni mudahnya. 4 ni je. Ya. Yang pertama solat 5 waktu. Ya. Puasa Ramadan. Puasa kan? Ya. Menjaga harga diri. Tak perintah suami. Cukup 4 ni. Boleh dah masuk syurga. Okey. Apa tadi Ustaz ulang balik Ustaz yang apa ni orang perempuan tu nak masuk solat syurga. 5 waktu. Solat 5 waktu. Kan? Dengar tu solat 5 waktu. Tak ada masalah. Ya. Walaupun keadaan cuti. Ya. Tapi depa ni puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Walaupun depa masak apa depa tetap puasa. Puasa alhamdulillah. Menjaga harga diri. Betul. Itu penting Ustaz. Marah diri kena jaga. Tentang hadis tadi lah. Ya. Dan juga taat perintah suami. Allah. Ini yang mungkin ada yang susah kan tu no. Nak cari seperti mana Siti Khadijah. Cukup susah Ustaz no. Okey. Kemudian ada hadis sebut juga tentang menutup aurat ni. Kena jagalah. Kita keluar yang bukan mahram dan sebagainya. Kita nak post dalam Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Kena jagalah aurat kita. Jagalah. Walaupun dia kata ni tak apa, ni online je. Boleh tunjuk tak apa, hanya boleh tengok satu dunia. Pakaian tu kena longgar-longgar sikit lah Ustaz no. Perhiasan, solekan dan sebagainya. Pakai minyak wangi. Contohnya dengan suami tak pakai dah. Yang keadaan busuk dan sebagainya. Suami minyak angin ni Ustaz. Dengan suami minyak angin. Dengan orang ramai minyak wangi. Dalam satu hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati suaminya. Apabila engkau suami melihatnya dan apabila suruh dia menurut perintahmu dan dia dapat menjaga kehormatan dirinya dan hartamu ketika engkau tiada di rumah. Mudah ya benda tu. Satu yang isteri yang baik no. Bukan payah pun tak. Mudah aja. Jadi kesimpulan kita tengok daripada hadis yang ke-10 tadi ialah yang pertama kita kena jaga masa lah. Jagalah masa untuk beramal ibadat, masa bekerja dan dalam satu sekarang ni kita lebih tarawih kan? Rakaat yang kedua tu wal asri disebut innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita kena jaga masalah urusan masa ni semualah. Betul. Daripada kita di sekolah dan sebagainya. Masa masuk kelas, masa keluar kelas, masa mengajar dan sebagainya walaupun cabaran bulan puasa ni cukup tinggilah. Betul. Mengajar tapi kita kena mengajar. Itu kita punya apa dia hakiki kita, kerja hakiki kita. Yang dibayar gaji. Bayar gaji dan gaji sebut berkat. Itu pun satu juga kepentingan itu. Kan gaji itu berkat nanti dia nak bawa ke akhirat nanti. Betul. Setiap 1 sen counted. 1 sen pun dikira. 1 minit pun dikira. Betul. Kita dibayar gaji untuk mengajar dan sebagainya buat kerja. Jadi kita berusahalah untuk mencapai mardatillah dalam setiap urusan kita lah. Kita hak ni saya nak peringat balik hadis pertama, hadis Imam Nawawi. Imam sebab belum iaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Buatlah kerja apa pun niat kita kerana Allah Taala. Betul. Kan kita buat kerja apa pun niat kita kerana Allah Taala. Itu penting. Dia boleh
adat tu boleh menjadi ibadat. Ya. Niat kita Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah InsyaAllah. semuanya akan mendapat ganjaran yang sebaiknya lah. Insya-Allah. Ini kita program penghayatan hadis 40 di Ya. dekat sekolah kami dah laksana dah. Di Setahun. SABK Lepas dengan ni akan dilaksanakan pula, diperluaskan pula di semua SMK dan SK. insya-Allah. Kan? Jadi boleh tengoklah. Benda yang baik Kalau kita di teruskan. Bukan gurun tu, Ya. masuk pintu kita tunjuk terus hadis. Hadis pertama. Hadis pertama. Masuk tu pasal apa? Tentang niat. Niat nak belajar, Ya. belajar betul-betul. Hadis tu Betul-betul. depan kali. Bagus tu satu orang kata apa, satu teknologi, orang kata sebagai satu motivasi, Motivasi. lah kepada pelajar kita, no. Jadi usahalah untuk mencapai keredaan Allah SWT. InsyaAllah. Kemudian yang ketiga, terakhir lah kita hendaklah peliharalah diri kita, keluarga kita dari azab api neraka. Ya. Bulan ni. Dalam satu ayat Quran lain, Ya. Allah SWT firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Wahai yang beriman, peliharalah diri kamu Ya. dan juga ahli kamu daripada api neraka. Neraka. Ya. Masya-Allah. Banyak dah Ya. dan sebagainya. No, jadi Ustaz, no, kesimpulan yang Ustaz dah buat tu, jaga masa, beramal ibadat, bagi ruang untuk ibadat dan masa bekerja, berusaha untuk mencapai mardhatillah dan pelihara diri dan keluarga daripada azab neraka tu. Jadi benda-benda ni kita mungkin nampak orang kata apa, kecil tapi besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu. Baik, terima kasih pada yang berusaha Ustaz Muhammad Nur Azam kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, jagalah diri kita, janganlah kita menjadi orang yang majoriti berada di neraka Allah. Biarlah mungkin kita orang yang kaya, tapi biarlah kita kaya dengan ibadat, kaya dengan kebajikan, kaya dengan sedekah, supaya kita menjadi orang yang dikenali di syurga Allah esok hari, insya-Allah. Saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu hadis Nabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu syahri Ramadan rahmah." Permulaan Ramadan ini membawa kerahmatan. Kita dah berada di fasa yang pertama, kita dah lepas banyak dengan kerahmatan, Ustaz, no. Jadi perbanyakkan amalan sebab kita akan dapat rahmat. Kemudian disebut lagi wa awsatuhu maghfirah. Di pertengahannya keampunan. Kita berada di fasa yang kedua, fasa keampunan. Mintalah keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun banyak-banyak. Banyakkan solat sunat taubat, bangun di malam hari, sunat tahajud jangan tinggal, kan? Ambil peluang untuk kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah. Sebab tu Ramadan ini disebut sebagai madrasah, no? Dan yang terakhir wa akhiruhu 'idqum minan nar. Dan kesudahannya pelepasan daripada api neraka. No, kita nak elaklah daripada dijilat oleh api neraka. Allah, ya Allah akbar. Insya-Allah tuan-tuan, terima kasih banyak kepada Ustaz Nur Azam kerana sudi meluangkan masa walaupun dalam keadaan kesibukan. Ustaz masih sudi menerima jemputan kita. Dan saya yakin insya-Allah jika dipanjangkan umur, kita mungkin akan bertemu lagi dalam musim yang ketiga, insya-Allah. No, Ustaz, terima kasih banyak. Akhir kalam daripada saya, Ustaz Nur Ismail bin Haji Omar, penolong PPD Pendidikan Islam yang menjadi moderator, menggantikan sahabat saya Ustaz Muhammad Nasir bin Majid yang tidak dapat bersama dengan kita pada petang ini atas kesihatan beliau. Kita doakan beliau kembali sihat dan dapat bersama-sama dengan kita untuk meneruskan kehidupan yang penuh dengan harmoni dan kebersamaan, insya-Allah. Tuan-tuan, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi kehadiran dalam chatting di channel YouTube PPD Kuala Mudayan, insya-Allah. Terima kasih banyak. Wallahu alam. Jangan ceroy dalam buat ibadat, insya-Allah. Insya-Allah.